Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi 4.2 pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Yang pertama sekali kita nak tahu apa pengaruh pengaruh cuaca dan juga iklim. Kalau kata hari hujan banyak ataupun iklim kita dekat Malaysia ni kita iklim khatulistiwa. Apa pengaruh dia terhadap kegiatan manusia? Kegiatan manusia ni dia banyak huruf P. Okey, bermula dengan huruf P. Pertanian, perikanan, pelancongan. Rata-rata yang bermula dengan huruf P ni, perdagangan. Ini semua kita kategorikan sebagai kegiatan manusia. Okey, kita tengok. Kita di Malaysia, kita mempunyai iklim khatulistiwa. Okey, panas dan lembap sepanjang tahun. Dia akan menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah, getah, kelapa sawit, koko dan juga lada hitam. Okey, kalau dalam exam, macam mana kita nak jawab fakta, huraian dan contoh? Okey, kalau soalan tu tanya, terangkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. So, kita akan jawab seperti ini. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah. So, kita akan dapat fakta 1 markah. Kemudian, huraian dia ini H1 dan ini salah satu saja. Mana-mana yang sesuai ialah contoh. So, kamu akan dapat 3 markah. Okey, ini cara nak jawab lah. Sambil-sambil cikgu terangkan macam mana juga untuk menjawab soalan esei ataupun soalan struktur untuk geografi. So, kita nak tengok. Kalau dekat Malaysia, kita ada kawasan pertanian utama. Kita ada tanaman padi. Yang kedua, kelapa sawit. Dan yang ketiga ialah lada hitam. Ini di kawasan biasalah. Kalau kita tengok, di kawasan tanah pamah. Okey. Yang pertama ialah di dataran Kedah Perlis. Ini ialah contoh lokasi. Okey, dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Okey, untuk kelapa sawit kita ada banyak tempat sebenarnya. Dia bagi 2 contoh dekat sini. Yang pertama ialah dekat segitiga Jengka Pahang. Okey, yang kedua ialah Lahad Datu di Sabah. Untuk lada hitam, kita banyak di Sarawak. Iaitu di sekitar Kuching dan juga Sri Aman di Sarawak. Okey, seterusnya kita ada juga kawasan tanah tinggi. Di kawasan tanah tinggi ini, dia mengalami suhu antara 18 hingga 21 darjah Celsius. Kalau dalam exam untuk ni, bahagian ni dia akan tulis sebagai huraian lah. Kita nak jawab exam kan. Okey, fakta dia iklim khatulistiwa yang mempunyai di kawasan tanah tinggi yang mempunyai suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Sesuai untuk penanaman teh, kita ambil satu je. Sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan di hawa sederhana. Lokasi dia tak lain tak bukan yang kamu kenal iaitu Cameron Highland di Pahang. Kemudian kita ada juga di Kundasang di Sabah. Okey. Ini ialah tanaman dia lah, strawberry, teh dan bunga ros. Okey. Ini untuk pertanian, pengaruh cuaca dan iklim. Untuk pertanian. Yang kedua kita nak tengok pembalakan. Pembalakan ni maksudnya kalau di hutan kan. Okey, dia ada banyak pokok. Pembalakan ialah kita menebang. Kita menebang pokok-pokok ni untuk ambil kayu balak. Okey. Kita tengok macam mana kita kata iklim di Malaysia ni menyebabkan pembalakan sesuai dijalankan. Yang pertama, dia kata suhu yang tinggi. Sebab kita tahu suhu di Malaysia, purata suhu kita atau min suhu kita 27 darjah Celsius. So, suhu yang tinggi. Kemudian jumlah hujan
yang banyak. Purata hujan tahunan kita ialah sekitar 2,600 mm. So, kita mempunyai hujan yang banyak juga. So, kedua-dua fakta ini menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika, terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Ini kawasan hutan lah. So, apa pokok yang ada dekat Malaysia? Pelbagai pokok kayu keras. Bila kita iklim panas, dia menyebabkan pokok yang tumbuh kat kita ni, kayunya ialah jenis kayu keras. Contohnya seperti cengal, meranti, nyatuh, keruing. Okey, ada juga merbau. Cuba tambah di sini, merbau. Okey, yang terdapat di hutan hujan tropika telah menggalakkan kegiatan pembalakan. Cuma cikgu nak kamu ingat satu fakta di sini. Kita Malaysia, kita tidak ada kayu jati. Kayu jati ni di kawasan iklim monsun tropika. Kayu jati ni dia ada di Indonesia. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya yang pembalakan kita akan terang macam tu. Lepas tu untuk perikanan pula. Okey, pada musim tengkujuh, dia highlight di sini. Apa itu musim tengkujuh? Musim tengkujuh ni dia berlaku di kawasan dia berlaku semasa tiupan angin monsun timur laut. Nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut kerana keadaan Laut Cina Selatan yang bergelora. Maksud dia musim tengkujuh ni, dia akan ada hujan lebat. Okey. Dia kata pantai timur, bukannya kawasan pantai sahaja yang akan mengalami itu. Pantai timur ni dia merujuk kepada, kalau kita kata peta Malaysia, lukis ala kadar. Okey, peta Malaysia. Lokasi pantai timur ialah di sini. Pantai timur ni dia merangkumi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Ini kita panggil negeri pantai timur. Okey. Dekat sini yang dia kata Laut Cina Selatan ni, kamu nampak Laut Cina Selatan, LCS ni, dia ada di sini, LCS. Bila angin monsun ni bertiup, dia akan bawa hujan lebat. So, kawasan ni biasanya bulan 12 akan banjir. Okey. So, itu yang dimaksudkan dengan tiupan angin monsun yang berlaku pada musim tengkujuh. Okey, laut bergelora ni maksudnya ombak tu besar. Okey, seterusnya kita tengok. Oleh sebab itu, mereka melakukan pelbagai aktiviti lain tidak seperti membaiki jala dan pukat yang rosak. Sebab dia orang tak boleh ke laut, dia orang terpaksa cari kerja sampingan lah. Seterusnya, nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Pantai barat ialah okey, ini ialah pantai barat. Pantai barat ni KL, Selangor. Okey. Kemudian ada Negeri Sembilan, Melaka. Ini ialah di pantai barat. Pantai barat ni mereka tidak mengalami angin monsun yang kuat sebab dia orang dilindungi oleh benua ataupun bukit yang tinggi di kawasan Indonesia. Kalau kamu tengok peta dunia, kamu akan dapat tahulah apa yang cikgu maksudkan. Okey, kita teruskan. Hal ini disebabkan oleh kawasan perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang semasa monsun timur laut oleh banjaran Titiwangsa, kemudian monsun barat daya oleh Sumatera Indonesia. Maksudnya, bila angin monsun timur laut tu, kita ada tulang belakang
Malaysia kita panggil Banjaran Titiwangsa. Dia ada di tengah-tengah ni. Ini ialah Banjaran Titiwangsa. So, Banjaran Titiwangsa ni bila angin datang, dia tak lepas. Dia tak akan attack lah kawasan sini. So, sama juga bila dia nak attack di sini, kita ada Indonesia. So, dia tak dapat nak attack. So, dekat kawasan ni dia terlindung lah. Mereka boleh turun ke laut untuk menangkap ikan sepanjang tahun. Okey. Kemudian kita ada juga aktiviti menjemur ikan di kawasan pinggir pantai dilakukan semasa keadaan cuaca panas. Ikan kering lah. Kemudian kita ada udang kering, sotong kering, macam-macam lagi. Okey. Ini untuk perikanan. So, kita dah ambil satu. Kita dah belajar pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, pembalakan. Yang ketiga, perikanan. Dan seterusnya, kita nak tengok pelancongan. Okey. Pelancongan. Keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat ramai pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Okey, ini terutamanya di kawasan pantai. Sebab kita ada pantai yang cantik. Kemudian kita ada juga di kawasan hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ini juga dikenali sebagai hutan khatulistiwa. Sekejap Cikgu padam balik sebab tak muat. Okey. Okey, kita teruskan. Keadaan kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana, udara nyaman menarik kedatangan pelancong. Macam kita lah. Kita suka ke Cameron Highlands sebab suhu dia nyaman, suhu dia sejuk. Okey, selesa lah. Kemudian, suhu air laut antara 20 hingga 30 darjah Celsius pula menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti menyelam scuba. Sebab di kawasan batu karang ni, dia ialah tempat pembiakan ikan. Tempat pembiakan ikan ni, dia akan jadi habitat kepada ikan-ikan ni lah. Bila kita buat aktiviti scuba ni, aktiviti menyelam, kita boleh tengok pelbagai jenis ikan-ikan yang ada di laut. Itu yang juga menjadi daya tarikan kepada pelancong lah. Okay, dia bagi contoh. Pantai Damai di Sarawak, Pulau Redang di Terengganu, Pulau Sipadan di Sabah, antara pulau yang tercantik. Kemudian, ini ialah Cameron Highland, Kundasang, ataupun dikenali sebagai New Zealand, Malaysia. Kemudian kita ada Bukit Larut di Perak lah, area Taiping. Okay. So, untuk soalan ni, cikgu minta kamu buat soalan dalam buku Kalau kata tak faham, tak boleh jawab, boleh tanya dalam grup waktu tutorial esok dalam grup kita lah. Okey, kemudian pada pendapat anda, mengapakah kegiatan pertanian di Malaysia dapat jalankan sepanjang tahun? Nah, kamu kena terangkan bagi sebab. Fikir dulu sebelum tanya cikgu. Okey, so kalau kita rumuskan di sini, kita dah tahu pengaruh cuaca dan iklim di Malaysia ni kepada kegiatan manusia. Kita terangkan hari ini ialah pertanian. Yang kedua, pembalakan. Yang ketiga, perikanan. Dan yang keempat, pelancongan. Okey. Dan sekarang kita nak tengok kesan dia pula. Okey. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Bila kita ni, kita dapat buat sesuatu, kita nak dapat untung yang lebih. Bila dapat untung yang lebih, kita akan mengabaikan alam sekitar. Itu yang menyebabkan timbulnya kesan. Yang pertama, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni bukannya rumah tu jadi hijau ataupun kesan yang baik. Ini ialah kesan negatif. Okey, ini ialah kesan negatif. Sebab bila cikgu semak, ramai murid, dia akan tulis ni ialah satu kesan yang baik. Sebenarnya kesan rumah hijau ialah kesan yang negatif. Apa itu kesan rumah hijau? Kita tengok.
Kesan rumah hijau merujuk fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyak haba yang terperangkap dalam atmosfera bumi. Antara haba yang ada dalam rumah hijau, antara gas yang ada dalam rumah hijau yang memerangkap haba ialah karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni ialah satu gas yang memerangkap haba, menyebabkan sesuatu tempat bila dipenuhi oleh gas karbon dioksida ni dia menjadi panas. Okey, kita tengok. Sebahagian daripada haba akan dipantulkan ke angkasa. Ini haba daripada kata bahangan matahari lah. Gas rumah hijau penting untuk mengekalkan suhu bumi, tetapi aktiviti manusia telah meningkatkan pelepasan gas-gas ini ke atmosfera. Maksudnya bila kita buat aktiviti ini secara berlebihan, contohnya aktiviti kilang. Kilang lepaskan asap, kalau kamu tengok kat sini kan, kilang yang ada kat video ni, kilang Yitli ke, ataupun kilang apa-apa yang ada, dia membebaskan asap hitam. So, asap-asap tu mengandungi gas-gas yang memerangkap haba. Itu yang menyebabkan suhu semakin meningkat. Kita tengok seterusnya. Fenomena kesan rumah hijau menyebabkan peningkatan suhu bumi. Kesan yang pertama ialah kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu bumi boleh mengakibatkan berlakunya perubahan iklim. Okey, antara punca dia yang kita nak tahu apa yang menyebabkan gas rumah hijau ini bertambah, yang pertama ialah pelupusan sampah. Pelupusan sampah ini ada yang guna kaedah orang kata konvensional, dia bakar. Bila dia bakar, automatiklah akan membebaskan asap-asap dan gas-gas yang memerangkap haba. Kemudian pembakaran sisa pertanian. Ini biasanya jerami padi lah. Nak cepat settle kan, bakar je. So, menyebabkan juga pembebasan gas-gas rumah hijau. Kegiatan pembalakan. Sebab kita tahu pokok ini dia menyerap karbon dioksida. Bila pokok ni tak ada, berkurangan, karbon dioksida ni tidak akan berkurangan lah sebab tidak ada pokok yang menyerap karbon dioksida. Kemudian pembakaran hutan. Pembakaran hutan dua. Satu, pokok tak ada. Dua, ialah daripada asap. Asap pembakaran tersebut. Itu juga menyebabkan gas rumah hijau bertambah. Kemudian pembakaran bahan api fosil. Ini biasanya oleh kita lah. Kereta, motor, bas. Bukannya kita pergi bakar kereta motor bas tu, tapi kereta motor bas melepaskan asap melalui exhaust. Okey, sebab kita isi petrol. Okey. Ini ialah kesan rumah hijau, pancaran matahari. Ada yang diterangkan. Ada sesetengah haba yang akan dipantulkan ke angkasa oleh bumi. Okey. Kemudian karbon dioksida memerangkap kebanyakan haba yang dipantulkan oleh bumi. Okey, ini lapisan atmosfera kita lah. Okey, haba yang dipantulkan ada karbon dioksida dan sebagainya. Okey, ini penerangan tentang kesan rumah hijau. Okey. Kalau kata dalam exam macam mana kita nak terangkan, fakta dia ialah menyebabkan kesan rumah hijau iaitu meningkatkan suhu bumi melalui pelepasan asap-asap daripada kilang. Itu dah cukup, 3 markah. Okey, yang kedua ialah pulau haba. Bukannya tiba-tiba semua tempat jadi pulau. Pulau haba ialah merujuk kepada fenomena suhu kawasan tepu bina. Kawasan tepu bina ni maksudnya terlalu padat lah, penuh sangat. Sampai tak ada tempat dah kita nak bangun. Okey, di dalam bandar lebih panas daripada kawasan sekitarnya. Fenomena pulau haba menyebabkan keselesaan penduduk di bandar terjejas kerana keadaan suhu yang tinggi. Kita tengok macam mana gambar rajah diterangkan fenomena pulau haba. Okey, kita ambil ni contoh pusat bandar KL. Okey, bila KL ni kita tengok bangunan dia penuh. Lepas tu banyak bangunan dia buat dengan dia bina tinggi, dia menghalang tiupan angin satu. Lepas tu dia guna kaca, semua jalan pula berturak ataupun
tar, dia menyebabkan suhu di sini lebih tinggi berbanding kawasan sekitar dia. Pinggir bandar, luar bandar yang kurang bangunan, lebih banyak pokok-pokok. So, ini kita kategorikan kawasan ini sebagai kawasan pulau haba. Okey, kita tengok apa punca berlakunya fenomena pulau haba. Yang pertama, bangunan konkrit dan permukaan berturak-berturak ni tar lah, menyerap dan menyimpan banyak bahang matahari. Kalau kamu tengok kat rumah kamu paling senang. Okey, tengok dinding rumah kamu kalau waktu tengah hari kan, kalau kena cahaya matahari, terutamanya dapur kan, dia kena direct kan sebab tak ada halangan. Kamu boleh pegang dinding tu, dia adalah rasa panas. Malam tambahlah, haba tu dibebaskan kan, dia makin panas. Okey, kemudian tar pun sama. Cuba dah tak pakai kasut, lari atas tar tu, mampu tak bertahan lama. Okey, yang kedua ialah kesesakan jalan raya menyebabkan pelepasan asap haba yang tinggi oleh kenderaan. Exhaust kereta lah, dia bebaskan asap-asap tersebut. Terutamanya waktu jam kan, sangkut sampai 1 jam, 2 jam. So, kereta tu hidup, asap tu dibebaskan. Kemudian, bahan pencemar seperti debu, habuk yang dibebaskan oleh kenderaan bermotor dan kilang banyak memerangkap haba. Okey, ini kereta pun kita akan bebaskan asap. Kemudian yang ni kita ambil contoh kilang lah, lebih relevan sebab atas tu kita dah terang kereta. So yang ini kita ambil kilang lah, dia bebaskan asap lah yang mempunyai gas rumah hijau juga yang menyebabkan haba terperangkap dan panas di suatu kawasan lah. Seterusnya ialah kekurangan tumbuh-tumbuhan menyebabkan proses perpeluhan kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu. Maksudnya, karbon dioksida yang ada tu tidak diserap oleh pokok. Itu juga menyebabkan pulau haba berlaku. So, dah belajar dua kesan. Yang pertama, kesan rumah hijau. Yang kedua, pulau haba. Dan yang seterusnya ialah hujan asid. Okey. Hujan asid ni bukannya asid yang kena muka kamu terus rosak tu. Asid ni ialah asid lemah sahaja yang boleh memberikan kesan dalam jangka masa yang panjang lah. Kita tengok yang pertama. Hujan asid. Terguna pensel. Okey, hujan asid ialah hujan yang mengandungi kandungan asid lemah dan nilai pH kurang daripada 5.6. Hujan asid berlaku apabila udara satu kawasan tercemar dengan teruk, terutamanya di kawasan perindustrian, kawasan yang ada kilang. Perindustrian ni kawasan ada kilang. Pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, petroleum oleh kilang, stesen jana kuasa dan kenderaan menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen oksida yang banyak ke ruang atmosfera. So, bila banyak, dia akan bercampur dengan wap-wap air yang naik tersejat tu. Itu yang membentuk hujan asid satulah. Okey, kita tengok. Seterusnya, gas-gas ini terlarut dalam wap air dan menghasilkan asid sulfurik, asid nitrik. Wap air yang mengandungi asid ini akan membentuk awan. Apabila terpeluap, hujan akan turun sebagai hujan asid. Okey, ini ialah proses dia. Kita tengok secara ringkas. Okey, ini ialah kawasan kilang. Dia membebaskan asap. Kemudian angin meniupkan asap-asap yang ada gas-gas tersebut lah. Seperti gas sulfur dioksida disebut tadi. Kemudian ada karbon dioksida. Okey. So, gas-gas berasid terlarut dalam wap air dan membentuk asid lemah. So, gas ini dia akan bercantum semasa wap-wap air ini ke ruang udara daripada kawasan tasik, sungai sebagainya. Dia membentuk awan dan dalam awan ni dah ada kandungan asid lemah. So, bila dia turun, dia akan turun sebagai hujan asid. Okey, apa kesan hujan asid ini? Yang pertama ialah memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan.
sebab kandungan asid dia. Dia menyebabkan pH tanah berubah. Okey, kemudian melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan. Sebab kalau kamu tengok asid ni, dia memang boleh makan konkrit lah. Cikgu ambil contoh paling senang, kamu beli stain remover dekat kedai RM2 tu kan. Dia warna coklat kan, RM2.10. Kamu cuba letak dekat simen. Jangan cuba kat simen yang besar lah. Cuba dekat simen yang orang kata sepihan simen yang dah rosak dan sebagainya. Kamu boleh tengok memang dia akan keluar bubble sebab asid tu sedang menghakis. Cuma untuk asid hujan asid ni dia kan asid lemah. So dia lambat sedikit lah. Dia ambil masa bertahun jugalah. Okay, kemudian dia akan menjejaskan kualiti air dan keputusan hidup akuatik lah. Sebab dia juga ubah pH air. Sungai ke, tasik ke. Okey. Kemudian dia akan mengancam kesihatan manusia lah. Biasa hujan asid ni dia akan menyebabkan penyakit kulit. Okey. Yang seterusnya ialah jerebu. Kita dah biasa kan kena serang jerebu. Kalau ingat, sekolah kita kena tutup sebab jerebu. Okey, jerebu kelihatan di ruang udara kita adalah disebabkan zarah-zarah iaitu partikel-partikel lah halus, tidak nampak oleh mata kasar, terampai, maksudnya terbang berterbangan di atmosfera dengan kepekatan yang tinggi. Sama kita nampak dia seperti kabus pandangan kita lah bila berlakunya jerebu. Okey, punca-punca jerebu. Yang pertama, ini ialah punca semula jadi. Okey, letusan gunung berapi yang berlaku di negara jiran. Bila letusan gunung berapi ni dia meletus, banyak asap, debu yang akan keluar. Ini yang juga menyebabkan jerebu. Yang kedua ialah pembakaran hutan. Yang ini boleh jadi pembakaran hutan oleh manusia ataupun secara semula jadi. Bila terlalu panas, hutan juga boleh terbakar secara semula jadi. Okey? So, bila terbakar, hutan terbakar, kalau kamu tengok, kamu bakarlah daun pokok. Daun pokok kamu akan tengok banyak sebenarnya habuk-habuk atau debu-debu akan terhasil. Seterusnya ialah pembakaran terbuka. Ini kerja kamu lah petang-petang ni, tak ada benda nak main api, bakar sampah. Kononnya nak clearkan sampah. Tapi ini yang akan menyebabkan punca jerebu juga. Sampah sarak dan sisa tumbuhan yang kamu bakar. Okey. Kemudian pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan dan kilang lah. Sebab dia membebaskan asap tadi tu. Okey, yang seterusnya ialah kesan-kesan jerebu. Apa yang akan berlaku bila jerebu berlaku? Yang pertama, dia akan mengurangkan jarak penglihatan. Kita tak boleh tengok lebih jauh. Jadi, penglihatan kita terhad. Seterusnya ialah mengganggu pertumbuhan tanaman. Okey, tanaman ni dia akan terbantuklah bila jerebu sebab dia tak dapat pancaran matahari yang mencukupi. Dia terhalang oleh debu-debu yang partikel-partikel terampai yang ada di ruang atmosfera kita lah. Okey, seterusnya ialah masalah kesihatan kulit, mata, paru-paru lah sebab kita menyedut. Paru-paru kita ni sebab dia penapis semula jadi untuk kita. So, dia akan terganggu lah bila dia menyerap banyak habuk dan debu. Kemudian menjejaskan aktiviti pengangkutan. Biasanya bila jerebu ni dia mengganggu banyak lah. Okey. Pengangkutan sama ada pengangkutan udara sebab jerebu yang kuat. Itu kapal terbang lah. Okey. Kemudian soalan ni senaraikan punca dan kesan ni pun buat dalam buku Geo. Okey.
Untuk yang ini cikgu akan sambung kemudian. Kalau ada soalan, tanya dalam grup. Gambar ini semua cikgu akan snap juga masuk dalam grup. Untuk murid yang tak dapat tengok video, dia boleh tengok gambar ni. Tapi kalau boleh, cikgu harap kamu boleh tengok video sebab kamu akan lebih jelas bila cikgu berikan penerangan. Okay, kita akan jumpa lagi pada kelas berikutnya pada hari apa? Hari Khamis kan? So, kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.